Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita membahaskan satu kitab yang membahaskan berkenaan dengan kisah Luqmanul Hakim yang merupakan satu bentuk madrasah, satu bentuk pengajian yang perlu diberikan penekanan oleh umat Islam pada hari ini, khususnya bagi mereka yang berada di luar sana yang sedang mencari-cari apakah contoh yang perlu mereka ikuti, apakah pengajaran yang perlu mereka pelajari dalam kehidupan mereka, khususnya untuk membentuk pribadi seorang Muslim yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu pada hari ini kita melihat umat Islam mencari-cari kaedah ataupun tips di dalam pendidikan, tarbiyah, apa yang dinamakan dengan pendidikan keibubapaan, parenting. Dan kita melihat banyak kelompongan dan banyak kekurangan yang perlu ditampal, dan ada yang perlu dibuang dan perlu digantikan dengan petunjuk wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu kalau kita lihat pada hari ini, keadaan umat Islam sama ada di dalam negara kita maupun di seluruh negara umat Islam, keruntuhan akidah, keruntuhan akhlak tersebar di mana-mana, dan inilah yang perlu digalas tanggungjawab di atas setiap bahu para pendakwah, para guru, ibu bapa, untuk mendidik generasi pemuda dan juga mereka yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan, dididik dengan didikan tarbiyah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kerana telah memudahkan bagi kita semua dengan adanya tulisan-tulisan ulama, tulisan-tulisan ulama Islam yang mereka tidak pernah kenal erti penat dan lelah menulis
menulis dan terus menulis demi menyampaikan isi kandungan tuntutan pengajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya adalah kitab yang merupakan pada asalnya adalah satu muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah wa waffaqahullah, iaitulah kitab Fawaidul Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim. Ini judul asalnya, iaitulah apa? Fawaidul Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Dan dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memudahkan pihak tim penterjemah yang diselia oleh Pustaka Ilmu Salaf ataupun karya PIS. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing dan memberikan kemampuan dan juga pertolongan dan bimbingan kepada pasukan ini untuk terus berkhidmat dengan menyebarkan terjemahan karya-karya ulama Islam, sama ada di kalangan mutaqaddimin, mutaakhirin ataupun muasirin. Semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dunia dan menjaga mereka yang masih hidup. Jadi alhamdulillah, di hadapan kita ini kita dapat melihat karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar ini yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, iaitulah dengan judul 50 pengajaran kisah Luqman Al-Hakim, diterjemahkan dengan terjemahan yang baik disertai dengan teks bahasa Arab, dua bahasa, dan insya-Allah kita akan menggunakan kitab ini, dan ana dimaklumkan juga oleh pihak Akademi Sunnah dan mereka telah bersetuju untuk kita buatkan atau kita jalankan kuliah ini secara bersiri. Maknanya kita takkan khatam malam ni lah. Tak boleh khatam malam ni kan. Kalau tak jadi, tak dapat faedah lah. Baik kita baca saja kan. Kalau nak khatam, baik kita baca seorang-seorang. Kita nak cuba untuk melihat faedah-faedah ini dengan teliti. Kita pun baca juga. Kita baca, kita sama-sama baca, dan kita lihat apakah faedah yang boleh kita petik daripada faedah yang telah diistimbatkan oleh ulama kita. Dan insya-Allah lah, maknanya kelas ini dia bukan sekali lah, maknanya dia bersiri lah. InsyaAllah kita akan mulakan pada malam ini. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita akan mulakan, kita terus bacalah kan. Kita muqaddimah, kita baca muqaddimah muallif. Jadi ala kulli hal, bagi mereka yang nak dapatkan kitab ini, kalau mereka yang boleh berbahasa Arab, kalau mereka nak dapatkan dalam PDF, boleh download di laman web Syekh Abdul Razak dengan judul Fawaidun Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim. Ada versi PDF dalam bahasa Arab. Bagi mereka yang nak memanfaatkan lagi buku ini untuk diberikan kepada sesiapa sahaja di kalangan kaum muslimin, sahabat, ahli keluarga dan sebagainya, untuk dihadiahkan dan untuk dijadikan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun diajarkan, disyarahkan dan sebagainya, maka boleh
mendapatkan buku ini daripada karya PIS. Maknanya mungkin boleh dibuat pembelian secara online. Nanti orang kata nak promote, memang kita kena promote benda yang baik, kita kena promote. Sebab kita tengok hari ini bila kita pergi ke kedai-kedai buku, wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan, maka kita masih lagi melihat buku-buku yang dihasilkan, buku-buku yang diterbitkan masih lagi tidak memuaskan dari sudut isi kandungan dan juga tujuan tulisan-tulisan atau buku-buku itu ditulis. Dan sebab itu tanggungjawab penuntut ilmu, maka mereka menyebarkan ilmu yang sahih, menyebarkan tulisan-tulisan ulama, itu lebih baik berbanding kita buat buku sendiri. Selalu orang kalau kita buat buku sendiri, kita cerita tak tahu kita cerita apa. Dan kadang-kadang mungkin ada juga syahwat khafiyah. Bila tulis buku ni, syahwat khafiyah dalam tulis buku ni, syahwat yang tersembunyi. Maknanya kita, banyak orang dia tulis buku kerana nakkan kemasyhuran, nakkan populariti, nakkan jadi bestseller, nakkan ini, nak jadi itu, nak ini, macam-macam. Kalau kita tulis buku sendiri, nakkan nama. Tetapi kalau kita sebarkan buku yang ditulis oleh ulama, buku yang ditafriq, dicatat semula apa yang diungkapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan lebih dekat dengan keikhlasan. Sebab tu ada orang tanya, tak salahnya baru-baru ni keluar satu potongan daripada Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Mungkin ikhwah kita daripada Akademi Sunnah ataupun daripada yang bersama dengan kita yang ada dekat sini, tim penterjemah Pustaka Ilmu Salaf, karya PIS, boleh dicari potongan video tu. Syekh Utsaimin ada sebut tentang masalah menulis ni. Masalah menulis ni, bila kita kena menulis. Dan kenapa sebahagian ulama tak gemar untuk buat tulisan baru, dan kebanyakan mereka hanya mencukupkan dengan berkhidmat dengan tulisan ulama-ulama yang telah lalu. Maksudnya berkhidmat ni mereka syarahkan, mereka ta'liq, mereka terjemah. Jadi ini kita nak budayakan. Kita nak budayakan dalam kalangan penuntut ilmu. Dan itu kita sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Pertama sekali bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur, kita berterima kasih kepada mereka yang berhempas pulas untuk menterjemahkan teks-teks yang sangat berharga, khususnya karya tulisan para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang memang ianya adalah permata dan mutiara yang perlu disebarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Baik. Jadi mukadimah tu jadi panjang kan. Jadi insya-Allah kita akan mula membaca. Kita ini akan tunjukkan teks Arab supaya kita ada bahan lah. Sekejap. Post disable. Screen sharing. Maknanya anda tak boleh share screen sharing. Jadi anda kena tunggu dulu. Tak apa. Baik, jadi kita terus melihat pada mukadimah lah. Bagi mereka yang dah ada buku ini, mereka boleh buka lah mukadimah. Bagi mereka yang belum ada lagi, mungkin boleh dapatkan kemudian. Baik, jadi ini teks dalam bahasa Arab. Ini boleh download dekat page ataupun web, laman web Syekh Abdul Razak. Bagi mereka yang maksudnya nak dapatkan PDF lah. Tetapi yang ni tak ada PDF lah. Yang ni kena dapatkan fizikal lah. Maknanya baru sedap nak baca kan. Dia ada teks bahasa Arab dan teks bahasa Melayu yang kita kata sangat membantulah untuk kita dalam masa yang sama kita dapat belajar bahasa Arab, dapat
tambahkan perbendaharaan bahasa Arab dan juga perbendaharaan bahasa Melayu. Baik. Jadi teks kita ni fawaidun mustanbatah min qissati Luqmanil Hakim. Baik, kita tengok pada muqaddimah. Baik, jadi ana baca kita kata muqaddimah terus daripada terjemahan ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif waffaqahullah. Baik, berkata musannif waffaqahullah Al-Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, dan kita sedia maklum beliau antara ulama guru pensyarah, mantan pensyarah di kuliah dakwah dan usuluddin di Universiti Islam Madinah, dan antara salah seorang tenaga pengajar di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Semoga Allah menjaganya, dan kita semua makruflah akan ketokohan beliau dan aktifnya beliau dalam mengajar dan juga berkarya. Tulisan-tulisan beliau banyak tersebar dan diterjemahkan dan dijadikan kitab-kitab pembelajaran, disyarahkan oleh asatizah kita. Ramai yang sangat ramai yang mengambil manfaat daripada karya tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Baik. Jadi Syekh mulakan risalahnya ini dengan hamdalah, dengan kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Baik. Jadi Syekh memulakan muqaddimah kitab ini dengan memuji Allah, dengan kita kata memohon pertolongan dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan juga keburukan amalan kita semua. Dan ini antara perkara yang kita akan dapat daripada tulisan para ulama. Maka mereka akan memulakan dengan khutbatul hajah. Antara permulaan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah kita memohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan jiwa-jiwa kita, min syururi anfusina. Kita minta, semua kita kena minta lindung daripada keburukan jiwa-jiwa kita, wasayyiati a'malina, dan juga amalan-amalan kita yang buruk. Yang itulah yang kita sebut tadi, dalam penulisan, dalam pembelajaran, dalam kita mengajar, dalam kita menulis, dalam kita menterjemah, dalam kita buat apa sekalipun, pasti akan ada syaitan yang akan mengganggu niat kita, yang akan cuba untuk merosakkan ketulusan hati kita, kemurnian niat kita. Sebab itu kenapa Nabi SAW ajar dan didik kita untuk memulakan sesuatu perkara, khususnya ucapan, khutbah ataupun penulisan, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon perlindungan daripada kejahatan diri sendiri dan keburukan amalan-amalan kita. Kemudian Syekh menyebutkan sebagaimana yang datang dalam khutbatul hajah muqaddimah beliau ini, iaitulah man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang akan dapat memberikan hidayah buatnya. Jadi menegaskan kepada kita apa sahaja urusan kita, iaitulah ianya kembali kepada idlalun wal ihtida. Yakni apa, semuanya berkait dengan sama ada kita disesatkan Allah ataupun kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang kita nak lakukan, khususnya dalam kita nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak jalan di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam syurganya, untuk mencapai keredaannya, untuk melihat wajahnya. Maka sudah tentulah
dalam menelusuri jalan ini akan adalah mereka yang ditetapkan untuk mendapat petunjuk dan ada mereka yang telah ditetapkan untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang memberi petunjuk dan yang menyesatkan seseorang kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang disesatkan tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Siapa yang diberikan petunjuk tiada siapa lagi boleh menyesatkan seseorang itu bila Allah Taala dah bagi petunjuk dekat dia. Ni jadi khutbah permulaan muqaddimah ini nak bagi tahu dekat kita apa sahaja urusan kita, maka kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bergantung dengan kebijaksanaan diri kita, bukan kita mendabik dada dengan kepandaian kita, dengan segala keburukan yang ada dalam diri kita itu, kita mendabik dada bahawasanya kita dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan Allah, maka itu adalah sesuatu yang bercanggah dengan hadiyun nabawi, petunjuk nabawi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Syekh mengucapkan syahadah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad itu hamba-Nya dan rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ini nak menunjukkan kepada kita asas penerimaan amalan itu tertegak di atas dua asas dan dua paksi ini, iaitu apa? Ikhlasul amal lillah wal mutaba'ati sunnati Rasulillah, iaitulah mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada sekutu baginya. Dan yang kedua, memurnikan ikutan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana inilah paksi dan asas yang sangat penting untuk memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah beramal saleh. Amal saleh itu adalah apa yang menepati sunnah. Dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, janganlah dia mensyirikkan Tuhannya itu dengan sesuatu apa pun. Iaitulah ikhlas. Dua syarat penerimaan amalan. Jadi ini sangat penting, sangat penting untuk kita sentiasa mengingatkan, maknanya dalam kita belajar, maknanya kita kena ingat ini tujuan kita. Kita belajar bukan kerana semata-mata kita nak khatam kitab, kemudian kita nak berbangga-bangga, aku dah khatam kitab ni, aku dah khatam kitab tu, aku dapat ijazah sanad kitab ni, aku dapat daripada Syekh Fulan. Tidak. Tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita membuka kelas, kita hadir ke kelas, kita datang ke kelas, tujuannya adalah untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ikhlas dan juga kita menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amma ba'du. Baik. Fa innal wasaya al-waridah في قصة لقمان تضمنت فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ولفتات مباركة ونهجا سديدا في الدعوة إلى الله وتربية الأبناء وتنشئة الأجيال، وفيها بيان للوسائل الناجحة والأساليب الناجعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس الخير، تعليم الناس الخير. ولهذا كان من المتأكد على المربين والآباء والمعلمين أن يعنوا بهذه الوصايا وأن يقفوا عندها ووقفات ليأخذوا منها النهج السديد والطريق الرشيد في الدعوة والتعليم، إضافة إلى ما في هذه الوصايا من الأسلوب الحكيم لجلب القلوب وشد الأذهان والترغيب والترهيب وحسن الموعظة وحسن الدخول على الناس في بيان الخير لهم ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فالدعوة كما أنها علم يدعى إليه وعمل يرشد إليه،
فإنها في الوقت نفسه تحتاج إلى حكمة ووسائل نافعة وأساليب مؤثرة حتى تدخل قلوب الناس. والله جل وعلا آتى عبده لقمان الحكمة وقذفها في قلبه وجعل كلامه ووعظه وتعليمه وإرشاده حكمة. Baik. Baik, jadi kata Syekh, wasiat-wasiat yang terkandung dalam kisah Luqman ini mengandungi faedah-faedah yang sangat agung. Bimbingan yang mulia. Petunjuk yang berkat. Petunjuk yang berkat. Berterusan kebaikannya. Itu maksud berkat kan. Dan kaedah yang tepat, nahjan sadidan. Ini metod, jalan atau manhaj yang sadid, yang tepat dalam dakwah, fi da'wati ila Allah, dalam medan, lapangan dakwah kepada Allah. Wa tarbiyatil abna'i wa tansyiatil ajyali, dan juga untuk didikan, kita kata pendidikan anak-anak, dan juga untuk pengasuhan generasi muda. Jadi dekat sini Syekh nak menjelaskan tentang sasaran ataupun tujuan, ataupun kita boleh katakan sasaran risalah ini lebih khusus kepada umumnya untuk semua kaum muslimin. So risalah ini umumnya untuk Syekh sampaikan tajuk ini khususnya secara umumnya untuk semua lapisan masyarakat di kalangan kaum muslimin, dan secara khususnya yang saya sebut kat sini, mereka yang yang masuk dalam lapangan dakwah. Sebab dia kata sini wa nahjan sadidan fi da'wati ila Allah, ini merujuk kepada mereka yang berkecimpung dan masuk di dalam lapangan dakwah secara khusus. Secara khusus, secara umumnya semualah umat Islam wajib berdakwah. Kerana bila mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, mereka wajib berdakwah. Cuma dibezakanlah dari sudut kita kata apa, tanggungjawab itu sudah tentulah ada perbezaan. Sebab itu dibincangkan tentang mereka yang masuk dalam lapangan dakwah ini. Contohnya ulama bahaskan tentang mereka yang dilantik oleh pemerintah misalnya sebagai pendakwah, mereka yang telah ditaklifkan oleh pemerintah sebagai pendakwah, maknanya dia punya tanggungjawab tu lebih. Sebab itu ditakyinkan ke atasnya amanah dan juga tanggungjawab dakwah itu, maknanya dia menjadi fardu ain ke atas dirinya. Dan bagi orang lain yang tidak takhassus ataupun tidak masuk dalam lapangan tersebut secara khusus, maka dia menjadi dari sudut itu kita kata fardu kifayah lah. Tetapi secara umumnya semua umat Islam wajib berdakwah. Bila dia dah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia wajib berdakwah. Ala adna syai'. Maknanya minimumnya dia ajak siapa? Kalau dia seorang ayah, dia ajak anak dia. Kalau dia seorang suami, dia ajak isteri dia. Itu minimumnya. Jadi maknanya kat sini semua umat Islam wajib berdakwah menurut kapasiti lah, menurut kita kata apa, kemampuan dan juga latar belakang ilmu, tetapi wajib berdakwah. Apatah lagi di zaman ini dengan adanya teknologi yang pelbagai, media-media yang apa kita kata dapat menyampaikan maklumat dengan lebih pantas dan mudah,
sudah tentulah apa? Tak ada lagi alasan untuk kita tidak terjebak dalam lapangan dakwah, kerana kita semua umat Islam. Umat Islam adalah ummatud dakwah. Dan kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang mengakui menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah kita nak mencontohi Nabi kita yang Allah Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Iaitulah Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalan apa? Jalan dakwah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, basirah. Bukan di atas dasar hawa nafsu. Mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada diri kita. Bukan mengajak orang ramai untuk mengagungkan dan memuliakan kita. Bukan mengajak manusia untuk menyembah kita. Bukan mengajak manusia untuk taksub kepada diri kita, peribadi kita. Tetapi kita mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi ini fokus. Sebab itu Syekh sebut dekat sini, Syekh tekankan. Fi da'wati ila Allah, maknanya merujuk kepada orang yang nak mengetahui tentang manhaj yang tepat. Metod yang tepat dalam dakwah. Hak ni perlu ditekankan. Kerana berapa ramai hari ini mereka yang nak berdakwah tetapi mereka tidak tahu manhaj yang sadid, manhaj yang sahih, manhaj yang sadid, manhaj yang tepat dalam berdakwah. Lalu kita melihat banyak berlaku penyelewengan di dalam dakwah. Orang yang mengajak kepada fanatik kepada kumpulan, mengajak kepada fanatik kepada kepartian, mengajak kepada siasah politik, mengajak kepada taksub kepada tok guru, mengajak kepada taksub kepada pemimpin, dan akhir sekali tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana tidak mengetahui manhaj yang sadid, manhaj yang tepat. Itulah manhaj yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebab itu dalam dakwah ni bukannya kita boleh main hentam saja. Sebab itu adanya subjek usulul dakwah. Adanya wasail, ada subjek macam-macam cabang, tarikh dakwah, usulul dakwah, wasailud dakwah yang diajarkan di pusat-pusat pengajian, di universiti-universiti dan sebagainya, menunjukkan kepentingan. Maknanya dakwah ni bukan sekadar bermodalkan semangat, mesti kena menuntut ilmu. Sebab itu adalah perkara yang asas. Nak dakwah bukan kita boleh buat ikut teradap. Tak ada disiplin, tak sama. Kalau kita bincang tentang ilmu hadis ada disiplin, dalam dakwah pun ada disiplin. Ada dia punya prinsip dia. Ada dia punya asas ni. Tak boleh kita main ikut teradap. Baik. Wa tarbiyatil abna wa tansyiatil ajyal, ini merujuk kepada Syekh, merujuk kepada golongan yang kedua, iaitulah mereka yang menanggung amanah dan tanggungjawab di atas bahu-bahu mereka, iaitulah ibu bapa, guru-guru, muallimin, murabbin, tak kiralah apa nama, ustaz ke, syekh ke, tok guru ke, apa, ustaz ke apa ke, ustazah, semua sekali yang mempunyai amanah di bahu-bahu mereka untuk mendidik anak-anak. Tansyiatil ajyal, ini untuk pengasuhan generasi muda. Yang mana kalau kita tengok balik, inilah perkara yang paling mencabar sekali, khususnya pada zaman yang penuh dengan fitan, zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang kita lihat hari ini. Amanah diangkat daripada dada-dada manusia, fitnah-fitnah diturunkan masuk ke dalam rumah-rumah
dan tidak ada yang selamat melainkan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata ini yang perlu diberikan penekanan, pendidikan anak-anak. Wa tansyiatil ajal, pengasuhan generasi muda. Kita tak boleh lagi mengharapkan hanya semata-mata tugas mendidik dan juga mentarbiah ini hanya diserahkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Hanya diserahkan dekat ustaz yang ada di madrasah. Hanya diserahkan bulat-bulat kepada guru-guru yang ada di sekolah. Tidak. Bahkan seorang ibu dan bapa wajib mendidik anaknya, mengasuh anaknya dengan didikan dan asuhan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, kemudian kata Syekh, wa fiha bayanun lil wasailin najihah. Baik, dalam risalah ini dibahaskan adanya faedah-faedah yang diistimbatkan oleh Syekh, adanya penjelasan berkenaan dengan wasilah, metod ataupun kita boleh katakan sebagai metod-metod atau wasilah yang membawa kepada kejayaan. Wal asalibin naji'ah fi da'wati ila Allah tabaraka wa taala. Baik. Ini masuk pada wasail dakwah. Ini berkenaan dengan uslub dan juga wasail. Sebahagian ulama membezakan antara uslub dan wasail. Ada juga sebahagian ulama yang mereka melihat wasail dengan uslub ni sama. Tetapi kalau kita lihat wasail dengan asalib, yakni uslub-uslub dan wasail ni jika dilihat pada garis yang halus memang ada perbezaan. Uslub dan wasail, wasilah. Yang mana ini dibahaskan dalam perbahasan berkenaan dengan ilmu usulul dakwah. Apa beza antara wasilah dan juga uslub dakwah. Kalau kita tengok dari pada pandangan mata zahir kita tak ada bezalah wasilah dengan uslub ni. Memang satu segolongan ulama mereka tak lihat ada perbezaan. Maksudnya uslub dengan wasilah ni samalah, maknanya metod. Ataupun kita kata uslub dan juga wasilah. So wasilah ni dia lebih pada penyampaian lah, maknanya nak menyampaikan dakwah tu. Dia lebih pada sesuatu yang tidak berkait dengan kandungan ataupun konten dakwah. Tapi uslub dia ada kaitan dengan konten. Contohnya uslub dibahaskan oleh ulama, uslub amar ma'ruf nahi munkar, uslub mau'izah. Itu dia bagi uslub. Uslub targhib wa tarhib itu uslub. Maksudnya kita kata penyampaian. Dia lebih pada penyampaian. Wasilah ni lebih pada apa yang ada di luar. Maknanya contohnya kita kata Zoom, kita gunakan Zoom, kita gunakan Facebook, itu wasilah. Apa lagi wasilah? TikTok wasilah ke? TikTok boleh masuk dalam wasilah. Sebab dia menyampaikan. Jangan tengok TikTok tu untuk apa, jangan kandungan TikTok yang orang lain buat, tak. Maksudnya wasilah yang dia boleh, maksudnya kalau orang buka TikTok tu sampai tak dakwah pada certain orang ataupun pada individu yang dituju ataupun mereka yang ditujukan, tak kira lah apa algoritma dia ke apa, tapi sampai atau tak, adakah dia bersifat macam Facebook juga, dia bersifat macam Twitter juga, dia bersifat macam YouTube. Kalau dia sama, maknanya sampai orang tengok, orang buka TikTok tu, orang tengok ada apa, tazkirah walaupun pendek, sampai dia pun taubat, sampai. Itu wasilah. Uslub dia lebih khusus lah kalau kita tengok perbezaan yang secara halus tu. Maknanya uslub ni lebih pada contohnya memberikan targhib, tarhib, motivasi, ancaman, amaran, itu kan. Amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk dalam uslub. Uslub, ada juga ulama yang kata wasilah ini dia tidak, sebagai ulama lagi kata wasilah ni wasail, dia tidak seketat uslub. Sebahagian ulama kata wasail ni dia tidak tauqifi, sebahagian ulama kata lagi uslub ni dia tauqifi. Ini perbezaan dia panjang lah, kita tak membincang kat sini lah. Tapi hanya maklumat lah, hanya satu maklumat faedah, maksudnya da'wiyah, dari sudut dakwah. Maknanya kita kena tahulah apa beza uslub dan wasilah. Baik, ala kulli hal,
yang penting uslub atau wasilah ni maknanya kita kata dia dia ada yang berbentuk tauqifi, maknanya ada yang telah dinaskan di dalam Al-Quran, contohnya uslub mau'izah hasanah, uslub hikmah, uslub jidal, yang ada yang terkandung di dalam nas-nas Al-Quran yang sangat banyak, uslub targhib dengan tarhib dan banyak lagi lah. Baik, jadi kata Syekh wal asalibi an-najihah wa fiha bayan al-wasail lil wasailin najihah wal asalibin naji'ah, yakni merujuk kepada apa, kaedah ataupun uslub yang memberi kesan ataupun yang efektif dalam dakwah kepada Allah tabaraka wa taala dan mengajar manusia akan kebaikan, untuk pengajaran kepada manusia iaitulah ke arah kebaikan. Walihadza kana minal mutaakkid ala al-murabbin wal aba' wal muallimin an yu'nu bihadhihi al-wasaya. Sebab itu saya tegaskan sekali lagi, maknanya isu berkenaan dengan bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita, generasi muda, bagaimana kita nak menyampaikan kebaikan, bagaimana kita nak berdakwah, bagaimana kita nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini perlu diberikan penekanan oleh golongan-golongan ini yang saya sebutkan di sini, al-murabbin wal aba' wal muallimin. Murabbin yang merujuk kepada mereka yang diamanahkan untuk mentarbiyah lah, maksudnya mereka yang dalam bidang pendidikan, guru-guru. Wal aba', bapak-bapak lah. Siapa yang dah bapak-bapak tu, dia kena usahalah untuk mengajilah ilmu kebapaan. Ini boleh kita kata masuk dalam cabang ilmu kebapaan jugalah, keibu bapaan. So kebapaan, ilmu kebapaan. Apa? Parenting lah kan, ilmu ibu bapa, keibu bapaan. Betul tak? Siapa yang bidang bahasa ni dia boleh kritik lah kalau ada salah dalam bahasa Melayu. Kita pun duk belajar lagi bahasa Melayu ni. Baik, wal muallimin, guru-guru yang mengajar lah, ta'lim. Murabbin ni dia lebih pada orang yang mendidik, mengasuh. Dia lebih pada guru yang murabbin ni dia bukan setakat mengajar, dia juga mentarbiyah ni, mendidik. Ni selalunya sesuai dengan mereka yang guru-guru yang berada di misalnya di taska ke ataupun di mendidik anak-anak kecil lah. Ni selalunya sekolah rendah ke murabbin. Tetapi dia lazim bagi muallimin tu, dia mesti ada, dia juga adalah murabbi juga kan, muallimin. Tapi muallimin ni dia lebih pada mengajar lah. Dia mengajar kan, dia mengajar. Dia maknanya dia terbezalah dengan kita kata murabbin ni. Murabbin ni maknanya dia kena didik, dia kena tunjukkan apa kita kata didikan dan juga dia asuhan yang baik. Jadi boleh jadi seorang bapa tu dia murabbi, dia juga muallim, tak kira lah mana satu. Boleh jadi 3 dalam 1, boleh jadi 1 dalam 3, boleh jadi ketiga-tiga tu terasing, boleh jadi juga kan. Tapi Syekh bagi tahu kat sini, minal mutaakkidi 'ala al-murabbin wal aba' wal muallimin ay yu'nu bi hadhihi al-wasaya. Jadi kena maksudnya mereka kena pendidik, ayah bapa-bapa, para ayah dan para pengajar, mereka sangat perlu memberikan perhatian yang serius terhadap wasiat-wasiat ini. Ini apa yang nak dibahaskan nanti. Wa yaqifu 'indaha waqafatin wa waqafatin liya'khudhu minha an-nahj sadid wa tariq ar-rashid fi ad-da'wati wa ta'lim. Dan dia kena berulang-ulang lah, dia kena merenungi secara berulang kali agar dia dapatlah mendapat faedah ataupun dapat kaedah yang benar dan jalan yang lurus dalam dia berdakwah dan juga mengajar. Idafatan ila ma fi hadhihi alwasaya min al-uslubil hakim li jalbil qulubi wa shaddil adhan. Jadi kat sini Syekh sebut maknanya mukaddimah ni Syekh sebut kepentingan. Maknanya ilmu kita kata tarbiyah, pendidikan ataupun tak kiralah nama, bagilah istilah apa pun, ilmu tarbiyah,
tarbiyatul abna ke, tarbiyatul banin ke, parenting ke, keibubapaan ke, kebapaan ke, keayahan ke, keemakan ke, apalah, bagilah nama apa pun, tapi ini sebenarnya sudah disentuh di dalam Al-Quran, As-Sunnah. Dan kalaulah perkara yang sekecil, cara kita istinja, cara kita membersihkan najis di dalam tandas pun Allah Ta'ala dah ajar, Rasulullah SAW dah tunjukkan kepada kita, sudah tentulah cara nak didik anak pun Allah Ta'ala dah ajarkan. Jadi kat sini kita nak kita nak bantah golongan yang apa? Mereka yang berpaling daripada petunjuk wahyu dalam mereka mendidik anak-anak. Kan? Mereka kata nak didik anak ni, dia kata jangan marah anak. Dia kata jangan marah anak. Betul ke? Adakah Quran dan Sunnah tak bagi langsung kita marah anak? Sedangkan kita baca dalam kitab-kitab ulama salaf macam mana mereka dengan anak mereka, ada waktunya mereka marah anak. Jadi adakah tak boleh marah langsung? Ada pula yang kata nak didik anak ni, kalau nak larang anak jangan kata jangan. Allahu Akbar. Ini pun jahil juga. Kemudian orang pun pakat-pakatlah angkat, inilah pakar parenting. Padahal asas macam itu pun dia tidak lepas. Wallahul musta'an. Lalu orang angkat dia pakar tips parenting. Pakar ilmu keibubapaan. Ilmu parenting ni rujuk dia. Rupa-rupanya mengarut. Mengarutlah kita kata apa? Sebab dah bercanggah. Awal-awal lagi dah bercanggah dengan nas Al-Quran. Bercanggah dengan wasiat Luqman. Ya Allah Ta'ala puji dan Allah Ta'ala suruh kita untuk ambil pengajaran daripada hikmah kebijaksanaan Luqmanul Hakim. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Kalau larang anak jangan kata jangan. Itu nak larang macam mana? Itu pelik juga. Anda pernah dengar kan? Jangan, dia kata tak boleh kata jangan. Ini sebenarnya adalah berpunca daripada pengabaian dan juga kelekaan kita dalam merenung dan juga dalam mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan melihat dengan kacamata yang lebih luas, yang tidak, kita kata tidak terbatas, hanya diambil teknik-teknik yang kadang-kadang adalah mukhtara'ah, yang direka-reka, yang tidak ada sandarannya oleh golongan kufar, khususnya daripada kalangan orang-orang barat. Selalunya itulah, mereka hanya tiru orang barat. Cara orang barat didik anak. Padahal cara orang barat didik anak itulah yang paling teruk sekali, yang paling yang tak menjadikan anak itu sebagai seorang yang berguna, bahkan menjadikan anak itu sebagai seorang yang kurang ajar, yang tidak hormat kepada ibu bapa. Itu memang terbukti dalam kajian-kajian yang telah dilakukan oleh mereka yang berada dalam bidang ataupun pelapangan pendidikan ini. Mereka melihat memang itulah yang diajar. Kalau kita tengok orang putih ni, maknanya kalau dia didik anak tu, dia terlampau longgar. Dan kita tengok zaman sekarang lagilah terlampau memberikan kebebasan, sehingga anak tidak lagi menghormati kedua ibu bapa. Kan kononnya nak menganggap kononnya macam bagi anak tu jadi macam friend kita, friendly dengan kita, jadi sahabat. Sebab ini kalau kita tengok balik, dia bersalahan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam, contohnya macam Al-Allamah Al-Baihani dalam kitabnya Tarbiyatul Banin, sangat bagus kitab tu. Syekh Ana ada kongsi kan, dan mungkin kita minta pihak tim Career Peace boleh bincang untuk diterjemahkan kitab itu, moga mendapat manfaat, sebab kitab tu bagus. So dia cerita macam mana didikan yang Islam tunjukkan. Maknanya buku tu agak detail. Sebelum ni kita mungkin dah ada satu buku yang diterjemahkan oleh Career Peace juga, iaitulah Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak-anak, juga karangan Syekh Abdul Razak. Tapi buku itu dia lebih umum. Tapi karya Syekh Al-Allamah Al-Baihani rahimahullah, seorang ulama Yaman, iaitu Tarbiyatul Banin, sangat bagus. Sangat bagus sebab dia cerita detail apa yang kita nak kena buat dekat anak.
Maknanya cerita tu detail. So, satu bentuk didikan yang sangat penting lah, maknanya kita kena tahu. Dan dia menempelak orang yang berkiblatkan barat, berkiblatkan Eropah dalam didikan anak. Ini juga kita kena bagi tahu, khususnya orang Islam. Maknanya apa yang kadang-kadang orang yang duk sebarkan tentang cara didikan orang barat, sebab kadang-kadang sebenarnya itu ada cara yang bercanggah dengan Islam. Kerana kita sedar tak sedar benda tu mungkin dah jadi kebiasaan, tetapi dia bercanggah dengan apa yang ditunjukkan di dalam Islam. Sebab tu kalau kita tengok balik, orang hari ni obses nak jadi contoh teladan dalam didikan ataupun dalam dia cara mereka mendidik anak kan. So orang berlumba-lumba sebab masing-masing berlumba-lumba nak jual buku parenting masing-masing. Jadi tunjukkan macam mana dia cara dia. Tak ada masalah kita berkongsi pengalaman, tak ada masalah untuk kita berkongsi ilmu, kongsi pengalaman, tetapi adakah tips ataupun teknik parenting yang kita tunjukkan itu bersesuaian dengan semua orang? Anda bagi contoh yang mudah. Orang yang dia sudah, maknanya dia ada anak yang, contohnya dia ada anak yang ramai dan dia tidak ada pembantu, sama ada pembantu rumah ke, maid ke, bibik ke, dia tak ada. Boleh tak kita samakan dengan orang yang dia tak buat apa, dia just main dengan anak dia, kemudian dia baguslah dia boleh main dengan anak dia, kemudian dia ada pembantu rumah, dia ada semua buat. Tak sama kan? Maknanya kita tak boleh samakan keadaan. Anda bagi contoh ni nak bagi tahu macam mana kita tak boleh jadikan pengalaman, khibrah seseorang individu itu sebagai asas untuk kita ikut. Semua orang kena ikut cara dia, tak boleh. Sebab itu kita kena ada kaedah ataupun prinsip yang ditunjukkan oleh syarak. Itu kata putus dia. Maknanya implementasi, cara praktikalnya itu bergantung kepada keadaan, tetapi tidak lari daripada asas-asas didikan, tarbiyah yang ditunjukkan oleh syarak. Tetapi kalau asas pun tak tahu, macam mana dia nak didik anak? Macam mana dia dakwa teknik dia tu bertepatan dengan syarak? Kalau teknik dia tu pada dasarnya sendiri bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ijma' ulama'. Kan, dia dakwa. Dia kata teknik untuk memberi anak ini menjadi cerdik, dia kata bagi anak ni belajar muzik. Itu teknik dia yang jelas bercanggah dengan Quran dan sunnah. Kan? Jadi mana boleh semua orang ikut? Dahlah benda tu dah bercanggah. Kemudian dia nak supaya jadikan cara teknik dia tu sebagai satu-satunya ataupun sebagai contoh ikutan. Memang tak boleh lah. Ya, macam-macam kita tengok hari ni kan. Teknik itulah, teknik inilah, teknik ini. Kadang-kadang kita lihat dia hanyalah omong-omongan. Hanyalah kalam fadhi. Hanyalah perkataan kosong. Hanyalah angan-angan. Kadang-kadang dia tak, kita kata tak praktikal. Tak praktikal. Tetapi prinsip didikan, cara didikan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ditunjukkan oleh para ulama salaf, itu praktikal. Tanpa syak. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, idafatan ila ma fi hadhihi alwasaya min al-uslub al-hakim li jalbi al-qulub wa shadd al-adhan. Jadi apatah lagi maknanya di dalam kitab ini ataupun dalam wasiat Luqmanul Hakim ini terkandung di dalamnya metod yang berkesan dan juga yang dapat menarik hati dan merangsang minda, selain ada juga uslub ataupun elemen motivasi dan ancaman, targhib dan tarhib. Ini yang kita nak, dia seimbang, targhib dengan tarhib. So, dia didikan anak dengan dakwah ni dia lebih kurang, dia tak ada beza. Dari sudut kita kata uslub yang sama. Cuma mungkin
apa dia, cara praktik tu itu mungkin berbeza, tetapi uslub yang sama. Sebab tu kita tengok dakwah dengan tarbiyah, dia berkongsi uslub apa? Targhib dengan tarhib. Betul tak? Dalam dakwah kita mengajak orang kepada jalan Allah, mesti kena ada motivasi dan juga ancaman. Kalau motivasi saja tak cukup, mesti kena motivasi dan ancaman. Sama juga kita didik anak. Baru-baru ni Ana terbaca satu tulisan ni. Ana tak mau sebutlah siapa punya tulisan, tapi Ana terbaca orang share. Dia kata, jangan kita kata dekat anak kita Allah marah. Kalau dia buat salah ke apa, jangan kata Allah marah. Tak boleh kata Allah marah sebab kita dah menggunakan Allah. Kita telah menunggang agama. Kita telah mendakwa apa yang anak kita buat tu yang tak kena dengan apa yang kita suka, kita mendakwa Allah marah. Padahal kita tak tahu Allah marah atau tak. Ini salah sebenarnya. Tak tepat. Bila kita didik anak kita, kita kata Allah marah, dia kita kena faham. Kita didik anak kita dengan mengenal Allah. Bila kita didik anak kita mengenal Allah, apa yang kita kena buat? Mengenal Allah mengikut apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran dan Sunnah. Balik pada akidah. Bukan benda lain. Macam mana kita isbatkan sifat-sifat Allah dalam akidah yang kita duk belajar akidah tu. Macam tu juga kita didik anak. Didik dengan akidah yang sahih. Antaranya akidah kita menyifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan. Allah sifatkan di dalam Al-Quran, dia Ar-Rahim, dia Maha menyayangi. Dia menyayangi. Dia menyintai. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Isbatu sifatul mahabbah. Isbatu sifatil mahabbah. Mengisbatkan sifat kecintaan Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, dia marah. Ghadiballah ghairil maghdubi alaihim. Marah. Maknanya isbat sifat marah bagi Allah. Maknanya menafikan cara didikan dengan kita kata tak boleh kata dekat anak Allah marah secara mutlak. Salah. Tak betul lah. Sebab memang Allah marah. Cuma mungkinlah dia nak maksudkan kita benda yang tak ada kena mengena dengan perintah dan larangan Allah, terus kita kaitkan Allah marah. Mungkin dia maksudkan itulah, anda sangka baiklah. Tapi mesti tak betul lah. Maknanya kita kena didik anak kita, apa yang kita buat, apa yang dibuat oleh kita, apa yang diamalkan oleh anak kita, kita sendiri, dia akan berlega pada apa yang Allah Ta'ala cinta dan apa yang Allah Ta'ala murka. Sebab itulah paksi perintah dan larangan Allah. Allah larang, Allah perintah kerana dia cinta perintah dia. Contohnya mudah. Allah perintahkan kita berbakti kepada ibu bapa. So kita ajak anak kita, hormat ibu bapa, respect ayah kamu, respect abi, respect baba, respect mama kamu, hormat. Kalau kamu tak respect, Allah marah. Betul lah? Betul lah kan? Takkan kita nak kata kalau kamu tak respect, ayah marah. Ayah marah tak jadi. Allah marah. Maksudnya kita ikatkan dengan akidah, ikatkan dengan kaitan anak kita itu, ikatkan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah. Sebab itu kita kata penting kita kena faham targhib dengan tarhib. Targhib dengan tarhib, motivasi dan ancaman. Sebab kita kata kat anak kita, bila dia buat salah. Dan kita kena mengaji, kita kena tahulah apa benda yang salah tu. Yang salah, yang bertentangan dengan apa? Apa sahaja yang bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan akhlak mulia, bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia secara umumnya. Dia tahu Allah marah. Maksudnya apa yang Allah tak suka. Anak, contohnya anak menari ke menyanyi ikut tasyabuh dengan orang kafir. Kita kata Allah marah. Betul lah. Sebab Nabi SAW larang bentuk tasyabuh. Allah marah. Allah larang kita untuk menyamai orang kafir. Allah tak bagi. Allah marah. Allah tak suka. Allah marah. Kan?
Tapi kita tak boleh cakap ni sebab kita tak ikatkan dengan akidah yang sahih pada anak kita. Itu ana bagi contoh. Targhib dengan tarhib. Wa husnil mau'izah. Dan kita kata apa dia, pengajaran ataupun kita kata nasihat yang baik. Kan? Tata cara yang baik dalam apa kita kata yang dalam memberikan nasihat. Wa husnid dukhuli 'ala an-nasi fi bayanil khairi lahum. Dan juga apa, sama juga apa dia, tata cara yang baik dalam berinteraksi dengan orang ramai untuk menjelaskan kebaikan kepada mereka. Wa da'watihim ila dinillahi tabaraka wa ta'ala, mengajak manusia, mengajak kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Fad-da'watu kama annaha 'ilmun yud'a ilayhi wa 'amalun yurshadu ilayhi fa innaha fil waqti nafsihi tahtaju ila hikmatin wa wasaila nafi'atin wa asalib mu'athiratin. Sebagaimana dakwah itu merupakan sesuatu seruan kepada ilmu dan bimbingan untuk beramal, maka dia juga dalam masa yang sama memerlukan kebijaksanaan, hikmah, wasilah yang bermanfaat dan beberapa kaedah agar dakwah itu boleh meresap ke dalam hati orang ramai. Dan kata Syekh lagi dekat sini, Allah Ta'ala telah memberikan kebijaksanaan al-hikmah kepada Luqman dan menanamkan kebijaksanaan itu di dalam hatinya. Dan menjadikan kalimahnya, perkataannya, ucapannya, nasihatnya, pengajarannya, penjelasannya penuh dengan hikmah. So di sini isbat, kita kata apa? Kaitan hati dan amalan. Dan semua amalan anak Adam itu bermula daripada hati. Semua amalan anak Adam itu bermula daripada hati. Dan hati adalah wi'a'ul ilm, tempat tadahan ilmu. Hati adalah tempat tadahan ilmu dan tempat tadahan hikmah, kebijaksanaan. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dekat kita apa dia, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. So Nabi SAW bagi tahu dekat kita, dalam hati, dalam badan kita ini, dalam jasad kita ini adanya seketul daging. Kalau ianya baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Baiklah seluruh anggota badan ini termasuklah bukan setakat fizikal, bahkan apa yang berbentuk maknawi. Tutur cara, bicara, nasihat, maknanya perkataan, pengajaran, bimbingan. Allah Ta'ala jadikan adanya hikmah. Baik. Bila baik hati, maka baik seluruh anggota badan. Wa idza fasada wa idza fasad salaha salahal jasad kullu wa idza fasada jasad kullu. Bila rosak maka rosak seluruh jasad. Ala wahyal qalb, yakni Nabi isyaratkan kepada kita, maksudnya hati ini adalah tempat tadahan ilmu. Dan hati inilah yang membentuk dan menjadi raja. Hati ini diibaratkan seperti raja yang memerintah seluruh anggota badan. Jadi kita tak boleh kata saya suka mencarut tapi hati saya baik, tak betul. Saya tak tutup aurat tapi hati saya baik, tak betul. Sebab apa yang kita zahirkan, amalan zahir bermula daripada hati. Dia tak boleh terbalik lah. Tak boleh terbalik maknanya orang hari ni, orang murji'ah kan, golongan murji'ah hari ni dia kata, saya ni tak tutup aurat tapi hati saya baik. Lagi baik daripada orang yang pakai tudung labuh. Wah, dia dakwa tu. Dakwa dia punya dahsyat. Kan? Saya tak tutup aurat tapi hati saya baik. Macam mana kamu boleh dakwa sesuatu yang bercanggah dengan akal, bercanggah dengan nakal, bercanggah dengan fitrah? Yang menggerakkan perbuatan kamu, amalan kamu adalah hati kamu. Ini kita kena faham. Asal sesuatu amalan kita ni berasal daripada hati. Sebab tu Syekh jelaskan dekat sini, ata abdahu Luqman al-hikmata wa qadhafaha fi qalbihi. So Syekh nak jelaskan kepada kita wi'a al-ilm, wi'a al-hikmah, tempat tadahan ilmu, tempat tadahan hikmah, kebijaksanaan. Maknanya kalau kita tengok orang itu,
bijaksana dalam tutur katanya, bijaksana di dalam perbuatannya, bijaksana di dalam interaksinya, maka ia bermula daripada hatinya. Bermula daripada hati. Mana Allah Ta'ala dah berikan kepadanya kebijaksanaan, ilmu. Ini kita akan bincangkan nanti, Syekh akan sentuh nanti. Baik. Kemudian Syekh kata lagi, wa hadza kulluhu yaqtadi ma minna husn tadabburin wa ta'aqqulin wa mudarasatin li hadhihi al-wasaya allati nawwahu Allah tabaraka ta'ala biha fi kitabih Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, dekat dalam footnote tu ada sebut tentang Luqmanul Hakim kan. Siapa Luqmanul Hakim ni? Baik. Jadi kita nak bincang tentang Luqmanul Hakim ni, dia akan masa lah, dia panjang kau. Dia kata kalau kita nak bincang secara ringkas bolehlah. Maknanya siapa yang boleh membaca dalam bahasa Arab, dia boleh rujuklah tarjamah Luqmanul Hakim ni, antaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Baik, Luqmanul Hakim ini kalau kita lihat memang adalah satu tokoh ataupun satu individu yang diperselisihkan status ataupun diperselisihkan peribadinya. Dari sudut kita kata namanya, nasabnya dan sebagainya. Dan banyaklah faktor kenapa berlaku perbezaan pendapat. Sebab itu kalau kita tengok banyak syubhat-syubhat, golongan-golongan yang cuba nak menyerang Islam dan cuba nak menyerang Al-Quran, banyak syubhat-syubhat yang agak halus dan agak kita kata kalau tidak diperhatikan dengan benar, maka mungkin ada sebahagian orang yang akan terpengaruhlah. Maknanya kita kena faham kenapa berpunca berlakunya perselisihan di kalangan ulama berkenaan dengan peribadi syakhsiyah Luqmanul Hakim ni. Yang pertama kita kena faham syakhsiyah Luqmanul Hakim ini, kita tak mau bincanglah tentang dia ni kulit warna apa, tapi secara umumnya jumhur mufassirin dan jumhur muarrikhin, majoriti ulama sejarah dan juga ulama ahli tafsir, mereka menyebutkan Luqman Al-Hakim ini beliau kalau kita tengok perkataan ulama salaf, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Di'amah As-Suddusi dan ramai lagi, mereka sebutkan beliau ini iaitulah seorang lelaki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kebijaksanaan, hikmah dan bukan kenabian. Dia bukan nabi. Dia adalah seorang lelaki yang saleh. Yang ini sepakat seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ijma' kesepakatan di dalam Ma'alimut Tanzil sebagaimana yang ada dalam footnote kita kalau kita tengok. Baik. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas bila menjelaskan tentang ayat dalam surah Luqman, wa laqad ataina Luqman al-hikmah, Ibnu Abbas kata Luqman ini diberikan al-aqlu wal fahmu wal fitnah fi ghairi nubuwah. Baik, jadi diberikan hikmah maknanya Luqman ini diberikan akal, diberikan kefahaman, diberikan kebijaksanaan dan bukan kenabian. Maknanya dia bukan nabi lah kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok disebutkan berkenaan dengan asar-asar berkenaan Luqman Al-Hakim ini sangat banyaklah. Dan ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang tidak sahih, ada yang maudhu' pun ada. Sebab itu kita kata kalau rujuk dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir itu sebenarnya dah cukup lah, memadai lah. Sebab Ibn Kathir dia tak bawa riwayat-riwayat yang kita kata riwayat-riwayat yang syadidul dha'f ke maudhu' ke tak kan. Paling kurang pun dibawa riwayat hasan pun yang ada dha'f tetapi tidak syadidul dha'f. Tapi ala kulli hal antara kita nak kongsilah berkenaan dengan asar salaf berkenaan dengan Luqmanul Hakim ini yang mungkin tak disentuh oleh Syekh tapi kita sentuh sebab mimbar faedah. Kita nak ambil faedah tambahan. Antaranya apa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an sebagaimana yang disebutkan oleh yang disandarkan oleh As-Suyuti kepada Ibnu Mardawih dalam tafsirnya, disebutkan berkenaan dengan
satu hadis kan, atadruna ma kana Luqman qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala kana habasyian. Tapi kat sini ada maqalah, tapi still kita kata tak ada riwayat yang sahih yang jelaskan tentang yang kita kata yang martabat asal tu hadis tu yang sahih yang menjelaskan dengan pasti dengan jazam tentang peribadi Luqman. Tetapi datang riwayat yang asar daripada salaf yang menyebutkan dia adalah seorang Habasyi, maknanya orang Afrika. Dan disebutkan dalam asar Ibnu Abbas, antaranya diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Tapi memang panjanglah, maknanya ada apa dia kesimpulannya, dia tidak riwayat itu tak sahih lah, tapi kita nak kongsi mimbar faedah lah. Baik, kena check balik lah, kena check balik. Contohnya macam hadis ittakhadhu Sudan, ini tak sahih. Yang kata Nabi kata ittakhadhu Sudan fa inna thalathata minhum sadati ahli jannah. Pilihlah Sudan ataupun ambillah Sudan. Sudan ni merujuk kepada inilah Afrika sekarang kan, maksudnya Sudan. Maksudnya kawasan dalam Mu'jam Al-Buldan disebutkan dengan Nubah. Nubah ni maksudnya selatan Afrika, so kawasan selatan Afrika. So masa itu disebutkan asal Luqman ini daripada kawasan tersebutlah. Kalau dikatakan hadis apa, ittakhadhu Sudan fa inna thalathata minhum sadati ahli jannah. Tiga daripada ahli Sudan di kalangan apa, pemimpin-pemimpin ahli syurga, Luqmanul Hakim, An-Najashi wa Bilal Al-Muadzin. Tapi riwayat ini tak sahih. Baik. Tapi ketiga peribadi ni wujudlah. Riwayat tu tak sahih, tapi ketiga peribadi ni sahih lah, wujudlah. Wujud. Ini diisbatkan dengan nas Al-Quran dan sunnah lah kan. Tetapi hadis yang menjelaskan tentang apa dia tiga orang ini, yang Nabi kata ittakhadhu Sudan, pilihlah atau ambillah Sudan, pilihlah Sudan. Tiga daripada kalangan mereka ni adalah pemimpin syurga, Luqmanul Hakim, An-Najashi dan Bilal Al-Muadzin, yakni muadzin Rasulullah SAW. Tak sahih. Tak sahih. Akan adalah pencanggahan di kalangan ulama, dan majoritinya memang tak sahih lah. Baik. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan tentang Luqmanul Hakim ini, dalam disebutkan apa antaranya riwayat Ibn Abbas. Riwayat Ibn Abbas yang ini masyhur daripada Ibn Abbas, kana Luqman abdan aswad. Luqman ini adalah hamba yang berkulit hitam. So ini juga warid daripada asar salaf. Kebanyakan salaf apabila datang orang-orang yang berkulit hitam ini, datang kepada mereka dan mengadu tentang racism. Masa zaman-zaman dulu pun adalah rasis ni. Zaman kita pun sama juga kan. Maknanya orang memandang rendah kulit hitam dan sebagainya. Lalu ulama salaf akan bagi contoh Luqmanul Hakim. Dia kata, kamu jangan sedih kerana Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Luqmanul Hakim sedangkan dia abdan habasyian aswad. Dia seorang hamba Afrika, kulit negro, kulit hitam. Selalu banyak itu. Bahkan hadis Nabi SAW sendiri. So Nabi kata apa? Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun ka'anna fi ra'sihi dhabibun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. So Nabi SAW suruh kita taat kepada pemerintah, waliul amr yang telah diperintahkan Allah untuk kita taat kepada mereka. Nabi suruh taat kepada pemerintah walaupun dia seorang hamba Habasyi, hamba yang berkulit hitam. Maknanya kat sini dalam Islam tidak ada istilah kita kata melihat, maksudnya ditentukan kebaikan, neraca kebaikan seseorang itu tak ditentukan dengan warna kulit. Tidak ada kelebihan apa-apa warna kulit kita ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukannya yang paling kulit putih. Bukan yang paling, samanya bukan yang paling kulit putih, bukan yang paling kulit hitam. Yang paling bertakwa. So tak ada kena mengena dengan
kulit. So jangan resis, jangan resis. So ada memang isu resis ni daripada dulu lagi. Kalau kita buka kitab-kitab salaf macam tu, dia pun akan bagi, dia pun akan ingatkan. Kalau ada orang tu dia macam rasa down, macam orang mungkin orang kulit putih ni pelekeh dia dan sebagainya. Kemudian dia jumpa minta nasihat, dia kata jangan sedih. Luqmanul Hakim ni dia kulit hitam, tapi Allah Ta'ala muliakan dia, Allah bagi dia hikmah dan Allah angkat dia sehingga namanya disebut dalam Quran. Bukan calang-calang kan. Sebab itu kita kata kamu belum tentu kamu kulit putih tu kamu ni bagus, boleh jadi hati kamu hitam. Jadi jangan kita tengok pada kulit kan. Baik. Jadi tak ada rasis lah kan. Baik, katakan tidak pada racism. Baik. Dalam riwayat Ikrimah dikatakan Luqman abdan habasyian najjaran. Najjaran maksudnya dia tukang kayu. Dia tukang kayu. Ni pun pekerjaan dia ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata dia ni salah seorang penasihat wazir. Sebab ulama berbeza pendapat dia ni hidup di zaman siapa. Ni ada 3 pendapat kalau tak salah nak. Ada yang kata dia hidup di zaman Nabi Allah Daud AS. Ada yang kata dia hidup di zaman Asrul Qudah, yakni zaman era Judges. Judges itu zaman hakim-hakim Bani Israel. Dan ada juga yang mengatakan dia antara zaman antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW di zaman fatrah zaman. Ada juga pendapat yang ketiga itulah macam tu. Wallahu taala alam. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok balik Luqmanul Hakim ni, kisah dia kita tak boleh kata Israiliyat. Sebab Luqman Al-Hakim ni telah dikenali oleh orang Arab dan tersebar hikmah-hikmah perkataan Luqmanul Hakim ni di kalangan orang Arab. Sampai dalam satu riwayat hadis disebutkan berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi ataupun salah seorang seorang lelaki di zaman jahiliah yang Nabi SAW pernah berdakwah kepada dia. Itu riwayat Ibnu Hisham. Kalau kita tengok Suwaid Ibn Samit, dia saudara daripada Bani Amr bin Auf. Dia datang, dia ni memang masyhur dah dengan dia punya syair, dia punya hikmah kata-kata dia, dan dia ada menyimpan Majallatul Luqman. Majallatul Luqman ni maknanya majalah lah, maknanya majalah. Kita translate majalah, maknanya dia ada tulisan, ni buku ataupun tulisan yang menghimpunkan hikmah-hikmah Luqmanul Hakim. So Luqmanul Hakim ni peribadi yang telah tersebar di tanah Arab dan sangat masyhur. Kalau kita tengok syair-syair orang Arab pun banyak yang menyebut tentang Luqmanul Hakim. So kita tak boleh kata Luqmanul Hakim ni Israiliyat. Maknanya kata kita dengar orang kata ini riwayat Israiliyat tentang Luqmanul Hakim, tak betul. Dia sendiri tak faham Luqmanul Hakim tu siapa. Sebab dalam Old Testament atau New Testament pun tak sebut tentang Luqmanul Hakim. Ada orang yang dia salah faham, dia kata Luqmanul Hakim ni ada dalam Old Testament ataupun dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka kata dia merujuk kepada Ahikar yang dikatakan dalam tak salah dalam Proverbs, dalam kitab dalam Al-Amthal ataupun Proverbs, dalam Old Testament ada nukilan perkataan yang macam syibih lah, macam, tapi sebenarnya perkataan tu dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman. Mereka sendiri nisbah kepada Nabi Sulaiman, bukan Luqmanul Hakim. Sebab itu bila ada orang yang keliru, dia ada orang yang buat teori, dia kata Luqmanul Hakim ni sebenarnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ataupun Nabi Daud. Sebab Nabi Daud bagi nasihat kat anak dia Sulaiman. Dia buat macam tu kan. Sebab dia tak faham, dia salah faham bila orang yang cuba untuk mengaitkan apa sahaja yang didapat dalam dibaca dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab tarikh, dia cuba nak mengaitkan dengan perjanjian baru dengan perjanjian lama tanpa dia ada ilmu. So dia tak tahu pun perbezaan. Sebenarnya bukan Ahikar tu. Ahikar ni boleh cari satu buku, The Story of Ahikar, oleh F.C. Connie Beer, J. Randall Harris dengan Agnes Smith Lewis. Kan?
anda tak tak galak-galak untuk baca. Sebenarnya benda tu dia tak penting pun, tapi nak bagi maklumat di sini. Luqmanul Hakim ni peribadi yang telah tersebar di kalangan bangsa Arab, tamadun Arab. Sebab tu dalam satu riwayat kalau anda tak salah, Syekh Musa Al-Azmi dalam kitabnya Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, dia ada sebut tentang riwayat Nabi SAW berdakwah kepada siapa nama tadi, Suwaid ibnu Samit. Suwaid ibnu Samit ni kemudian Nabi ajak dia masuk Islam, kemudian ditunjuk kat Nabi Majalatul Luqman. Luqman, ini perkataan kata-kata Luqman Al-Hakim yang telah dinukilkan, maksudnya orang Arab catat, orang Arab ambil Majalatul Luqman. Dia tersebar di tanah Arab. Orang Arab tahu tentang Luqman ni, kemasyhuran dia, orang Arab tahu. Lalu Nabi SAW kata, aku ada lebih, aku nak ajak kamu, Suwaid ibnu Samit dia, Nabi ajak dia, Nabi kata aku nak ajak kepada yang lebih baik, Quran. Sebab dalam hadis tu disebutkan, Nabi kata hadza hasan. Nabi kata apa yang ada dalam Majalatul Luqman ni baik, tapi aku nak ajak yang lebih baik, ini Quran, kalamullah. So kat situ ulama bahas lah, ada ulama yang tak sahihkan hadis tu, ada yang kata dhaif, hadis tu dhaif. Kalau sahih sekalipun, dia tak menunjukkan pertentangan lah dengan apa? Dengan dakwaan orang yang mengata Luqmanul Hakim ni adalah peribadi yang diketahui dalam hanyalah sumber daripada Israiliyat kalau ada perincian. Tak. Sebab apa berlaku perbezaan antara ulama-ulama Islam ketika membahaskan tentang peribadi Luqmanul Hakim? Kerana apa? Kerana kalau kita buka contohnya dalam Ibnu Kathir, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia datangkan nasab yang berbeza dengan apa yang didatangkan oleh Imam At-Tabari contohnya, atau apa yang didatangkan oleh As-Suhaili, atau apa yang didatangkan oleh Ibn Ishaq dan sebagainya, berbeza. So, orang ni datang. Sebab apa berbeza nasab? Berbeza nasab sebab kita, pertama sekali kita kena faham, kerana ada dua kita kata bangsa Arab ini sendiri, maknanya dia terbahagi kepada dua lah, maknanya dua mazhab. Berkenaan dengan Luqmanul Hakim ni ada dua mazhab orang Arab. Maksudnya mazhab yang pertama mazhab di arah utara, dan mazhab yang kedua mazhab belah selatan. So maksudnya dua mazhab ni mereka ada Luqmanul Hakim yang berbeza. Dan mereka lihat, dan mereka catatan-catatan yang sampai kepada mereka menunjukkan Luqmanul Hakim itu adalah dua peribadi yang berbeza antara orang bangsa Arab yang di belah utara dan selatan. Tak sama. Ini punca dia. Punca kenapa kita tengok nasab tak sama. Nasab Luqmanul Hakim ni tak sama. Hak ni yang lain. Hak ni nasab dia sampai kepada Azar, bapa Nabi Ibrahim. Hak ni sampai kepada orang lain. Sebab perbezaan dari sudut apa? Mereka memperkenalkan tentang Luqmanul Hakim itu sendiri. Ala kulli hal, tak ada faedah apa pun kalau kita nak isbatkan tentang, kerana memang tidak datang nas yang sahih dan sarih berkenaan dengan kepribadian dia. Tak ada manfaat sebenarnya kalau kita nak bincang panjang tentang Luqmanul Hakim. Tapi dia ada manfaatnya bila datang syubhat. Syubhat daripada musuh-musuh Islam. Syubhat mereka apa? Mereka kata, tengok ni orang Arab ni, ataupun mereka kata Luqmanul Hakim ni ada dalam Old Testament. Jadi hak yang kita kata hak tak faham ni, dia kata apa? Dalam Old Testament dia kata dalam Proverbs, iaitulah yang merujuk kepada, mereka kata ahikam. Padahal dalam Proverbs tu merujuk, kalau kita tengok rasanya bukan Proverbs, dia dalam Hebrew. Nama ahikam tu dalam Hebrew, tapi yang sebut tentang wasiat dinisbahkan wasiat Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman kalau tak salah, ataupun Nabi Sulaiman kepada anaknya. Macam itulah lebih kurang. Dia macam dalam Proverbs, betul lah Proverbs. Proverbs apa dia 1:10. Chapter 1 ayat yang ke-10. Yang ke-10. Kataan dia, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kalau dalam King James Version dia kata, my son, if sinners entice
the concern do not. Dia awal tu dia start dengan apa? My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Dia asalnya apa? Dia tengok start balik, dia start the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. So dia sebut hikmah lah. So dia orang yang tak faham ni, dia kata hak ni lah apa? Wasiat yang sama macam Luqmanul Hakim dalam Quran. Tak, ni bukan. Ni dia orang cerita pasal apa dia kita kata wasiat Nabi Sulaiman. Bukannya apa dia apa kita kata bukannya Luqmanul Hakim. Sedangkan Luqmanul Hakim dengan Nabi Sulaiman ni sudah tentulah dua peribadi yang berbeza. Tanpa syak lagi kerana Luqmanul Hakim dia bukan Nabi. Nabi Sulaiman Nabi. Tak sama. Jadi dia orang tak faham, dia kata ni kemudian syubhat yang paling banyak sekali yang disebarkan, mungkin dah syubhat ni dah tak ada dah sebenarnya. Tapi mungkin nanti mungkin akan ada orang yang mungkin dia akan sebarkan balik syubhat ni sebab kejahilan makin lama makin tersebar. Dia berkata apa? Luqmanul Hakim ni dia berkata Nabi Muhammad SAW ambil daripada Bani Israel. Itu syubhat dia. Kita kata tak. Sebab Luqmanul Hakim ni memang dah masyhur di kalangan orang Arab. Orang Arab bukan ambil daripada Bani Israel. Orang Arab memang mereka tahu, mereka kenal Luqmanul Hakim. Kita bagi contoh yang mudah. Macam orang Melayu kenal Luqmanul Hakim. Betul tak? Orang Melayu dia kenal Luqmanul Hakim. Dah masuk Islam, dah sampai Islam, dia kenal Luqmanul Hakim. Walaupun ada tafsiran tentang Luqmanul Hakim ni yang orang Melayu selewengkan. Contohnya orang anda tak ingat dah kitab, salah satu kitab perbumohan Melayu lama disebutkan tentang asal usul ilmu perbumohan ni, dia kata datang daripada Luqmanul Hakim. Dia kata tulisan Luqmanul Hakim yang ditemui di dalam lautan. Semua dia orang sandarkan kepada Luqmanul Hakim. So dalam alam Melayu kita ni dia ada menggunakan nama-nama tokoh Islam ni untuk dijadikan sebagai simbol untuk menggambarkan kebijaksanaan dan sebagainya. Mereka akan gunalah, sebab tu dalam mantra-mantra orang Melayu pun dia ada sebut. Kalau dia nak kebijaksanaan, dia akan sebut Luqman. Wahai Luqman, sekian-sekian bla 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 bla, macam tu. Sebab dia akan, kita makruh lah kan. Jadi orang Melayu dulu dia ada, sebelum dia terima Islam yang betul-betul tu, dia masih lagi ada unsur-unsur animisme, dia masih lagi unsur-unsur kesyirikan tu masih melekat. Bahkan sekarang ni pun masih lagi ada lah orang yang dia jadikan Quran macam jampi serapah semata-mata. Jadi agama ni dia jadikan dia kata bomoh tu macam doktor kan, ramai kan yang sesat-sesat ni, Allah musta'an. Baik, nak beritahu benda tu dah lama dah. Jadi macam itulah kita kata orang Melayu dia tahu Luqmanul Hakim ni pasal maksudnya pasal pedagang-pedagang Arab datang sebelum Islam pun dah benda tu, maksudnya ada maklumat tu sampai, cuma tepat dah tetap. Sebab tu sama juga macam orang Arab, dia dah tersebar dah pasal Luqmanul Hakim, cuma tepat dah tetap. Lalu Nabi Muhammad SAW datang, Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala cerita. Yang tepatnya apa? Luqmanul Hakim ni hamba Allah yang Allah nak cerita ni, nasihat dia dekat anak dia. Ini yang penting ni. Apa dia nasihat dan wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia yang Allah rakamkan, yang Allah ceritakan balik dalam Quran, hak ni yang penting. Dan hak ni yang sahih, hak ni yang sarih, hak ni yang tak ada khilaf padanya. Adapun dia ni berkulit hitam ke, berbibir lebat ke, berbibir tebal ke, pendek ke, muka dia macam mana ke, Allah Ta'ala tak cerita. Bila Allah Ta'ala tak cerita, tak payah kita menyebut. Bila kita cerita juga, hanya mimbab kita nak bagi tahu faedah lah. Sebab benda tu kalau tak ada faedah, sudah tentulah Ibn Abbas tak sebut. Sudah tentulah sahabat sebut. Hati-hati juga. Kita tak boleh itlakkan, kita kata jangan sebut langsung atau tak ada faedah. Tak betul. Ada faedah sebab salah sebut. Bukan kita jadikan apa yang kita rasa macam tak ada faedah, kita pun kata tak ada faedah langsung kalau sebut. Tak. Ibn Abbas sebut, Abu Musa al-Asy'ari sebut, tabi'in, Sa'id bin Jubair sebut, Ikrimah sebut, ramai tabi'in ulama salaf sebut. Sebab itu daripada Abdullah bin Zubair, kalau satu lagi asal yang kita boleh kongsikan, Abdullah bin Zubair dia sebutkan berkenaan dengan dia tanya Jabir bin Abdullah, dia tanya, man taha ilaikum min sya'ni Luqman.
apakah maklumat yang paling yang sampai pada kamu lah tentang Luqman? Apa yang kau tahu tentang Luqman? So Abdullah bin Zubair ditanya Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir bin Abdullah kata kana qasiran, dia pendek. Aftas minan naubah. Aftas ni maknanya dia maksudnya bibir dia tu bibir tebal maksudnya orang Afrika lah. Minan naubah, naubah ataupun naubah ni merujuk kepada janub Afrika. Janub Sudan atau kita kata apa dia selatan Afrika lah, Sudan sekarang Sudan kena check balik lah baik kat mana. Tapi ada faedah ke tak ada faedah? Tak, memanglah tak ada faedah dari situ, tapi kita tahulah dia ni seorang yang berkulit hitam, seorang yang kita kata yang Allah angkat dia bukan kerana warna kulit dia, bukan kerana apa, tapi kerana Allah Taala pilih dia, diberikan hikmah. So kat sini yang tu yang paling penting. Maksudnya hikmah ni Allah Taala yu'til hikmata man yasha. Itu jawapan dia. Allah bagi hikmah ni, kebijaksanaan pada siapa yang dia kehendaki. Kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit oranye ke, kulit kuning ke. Allah Taala kehendak untuk bagi hikmah kebijaksanaan pada orang tu, Allah akan bagi. Kita tak berhak. So dekat sini Syekh nak bagi tahu juga sebab apa kita kata perkara berkenaan dengan kelebihan yang Allah Taala bagi selalunya akan dipertikaikan. Kenapa orang tu dapat, kenapa aku tak dapat? Selalu orang pertikaikan. Macam Bani Israel lah, macam kisah Talut, kan? Macam mana Allah lantik dia jadi raja padahal dia bukan di kalangan orang yang ada duit, dia miskin, dia orang biasa je. Kemudian apa? Dia pun pertikaikan. Kan? Qala apa dia innallaha apa asalaku Talut malika qala in apa dia anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah yu'ti apa ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat berkenaan dengan Talut. Apa dia sekejap balik ayat tu. Sekejap. Jadi kita syarah agak detail sikit pasal kita bersiri kan. Kalau buat satu malam tu kita nak laju je. Daurah lain. Jadi Allah kata apa dia dalam apa dia ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 247 kan. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Sama maknanya, selalunya orang akan pertikaikan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang individu yang Allah pilih. Orang akan pertikai. Sifat manusia ni dia akan suka mempertikaikan kelebihan orang lain yang dia tak dapat. Di situ membuahkan hasad, dengki dan sebagainya. Ini memang perangai manusia. Dia akan membanding-bandingkan dan dia akan mula mempertikaikan. Sebab tu macam kes Talut sama juga. Nabi mereka katakan Allah telah utuskan kepada kamu Talut sebagai raja. Dia orang pertikai, dia kata anna yakunu lahul mulku alaina. Macam mana dia boleh jadi raja nak memerintah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak. Sebab kami kaya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tak ada harta benda, dia miskin. Kami lebih kaya. Kami banyak pengaruh, tapi kenapa kami tak dilantik? Kata Nabi mereka, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah yang pilih dia di atas kamu, memimpin kamu, dan Allah tambahkan kepadanya bastatan fil ilmi wal jismi. Yani Allah berikan kepadanya apa? Ilmu dan juga jisim yang kuat, fizikal yang kuat untuk dia memimpin. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah berikan pemerintahannya, kerajaannya kepada siapa yang dia suka. Wallahu wasi'un alim. Allah itu luas ilmu pengetahuan. Kita tak tahu.
Tapi selalunya inilah yang akan dipertikaikan. Sebab itu kita kena tambah dekat sini. Sama juga dia kenapa jadi macam bila Nabi Muhammad SAW diutuskan, orang kafir Quraisy mereka bertikaikan. Betul tak? Kenapa dia yang jadi Nabi bukan kami? Kenapa dia layak jadi Nabi bukan kami? Jadi pertikaian ini akan ada setiap zaman. Nampak? Orang pertikai dari sudut pemerintahan, dari sudut ilmu, sama juga. Kenapa orang nak pergi menuntut ilmu daripada dia? Aku lebih layak, nampak? Aku lebih senior. Dia tak tahu Allah Ta'ala bagi hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang dia kendaki. Bukan kira ikut seniority. Kenapa orang tak main majlis kuliah aku ni, orang pergi kat kuliah budak tu? Pertikai. Tak boleh kita buat apa? Kita sekat dia. Kita tarik tauliah dia. Kan? Mula hasad dengki. Sebab mempertikaikan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa dia ni gini, kenapa dia gini, kenapa dia ni? Selalu pertikaikan. Kan? Dan dia tak melihat, dia tak muhasabah diri, dia tak tengok apa kekurangan dia, yang dia kira dia tak boleh kalau orang lebih daripada dia. Sebab itu kat sini kalau kita tengok balik penting, sebab tu Allah Taala tekankan, Allah bagi hikmah ni kepada siapa yang dikehendaki. Sebab dia yang memberi, dia Al-Hakim, dia Allah Taala, dia yang maha bijaksana. Kebijaksanaan semuanya datang daripada dia, dibagi kepada hamba yang dia kehendaki. Kita kata tak boleh, kita tak boleh pertikai kan? Kita tak boleh pertikai kan? Sebab tu dia isu dia sekarang ni, sebab orang mula pertikai. Sebab apa orang nak tahu tentang kenapa hebat sangat Luqman ni, aku nak tahu apa yang hebat sangat. Ada orang dia kata sebab tu dia nak tahu muka dia macam mana, hebat sangat ke wajah dia, pasal dia nak tahu kan, apa nasab dia, hebat sangat ke nasab dia, orang nak tahu. Sebab orang nak pertikai kan. Orang nak pertikai. Allah Ta'ala tak berkehendak demikian. Sebab itu Allah Ta'ala tak cerita tentang nasab dia. Allah tak cerita tentang nasab Luqman. Allah terus sebut Luqman saja. Sebab apa? Luqman ni hamba dia. Hamba dia yang dibagi hikmah. Buat apa nak cerita nasab dia? Sebab itu dalam Quran, Allah tak pernah nasabkan mana-mana orang yang dia pilih. Sama ada Nabi, Rasul ataupun Siddiqah ataupun Wali ataupun orang soleh. Antaranya Luqman. Hatta Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala tak sebut nasab Nabi Muhammad dalam Quran. Semua Nabi-Nabi, Allah Ta'ala tak sebut Nabi-Nabi dengan nama nasab mereka. Allah Ta'ala tak sebut. Sama juga Luqman, tak sebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak cerita tentang hamba dia. Kenapa nak cerita pasal nasab? Satu saja yang Allah cerita, Isa ibnu Maryam. Sebab nak batalkan dakwaan orang Yahudi, orang Nasrani. Itu je. Orang tanya kita, itu je. Nabi Isa dinasabkan kepada ibunya. Tujuannya untuk membantah dakwaan orang Yahudi dan dakwaan orang Nasrani yang menuhankan Isa, dan orang Yahudi yang mengatakan Isa ini adalah apa? Anak daripada hubungannya tak terlarang. Ta'alallahu amma yaqulu na'uluwan kabira. Dan perkataan Nasrani yang kata anak Tuhan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka katakan. Baik, kat sini kita kata kita kena faham kat sinilah sebab apa yang orang duk kalut sangat tu nak tahu kulit mana warna dia, kulit dia warna apa. Padahal tu memang tak ada faedah lah. Sebab tu kita kata ulama salaf dia hanya cerita tu mimbab, maknanya nak bagi tahu memang dia ni wujud lah, maknanya dia ada dan dia ni memang datang daripada salah satu negeri. Itu saja mereka nak jelaskan, dan tak ada pun kita kata faedah kan. Macam mana kita nak jadi bijaksana kena hitamkan wajah kita ke? Tak ada faedah kan? Maknanya tak, bukan macam tu cara dia. Tapi cerita pasal nak bagi tahu dia ni. Dan apa faedah kita bagi tahu kulit Luqmanul Hakim ni hitam? Ada faedah tak? Ada faedah sebenarnya. Nak bagi tahu Allah Taala tak pilih hamba-Nya berdasarkan fizikal. Mana pernah dengar ada orang kata tak ada faedah kita nak tahu kulit Luqmanul Hakim ni warna apa? Tak, sebenarnya ada faedah. Sebab apa ada faedah?
Pertama, ulama salaf riwayat. Ada faedah. Confirm ada faedah. Walaupun kita awal-awal tu kita macam ragu-ragu, tak rasa macam tak ada faedah. Tapi tohmah diri kita dulu sebab kita jahil. Ulama salaf dulu, dia orang riwayat, dia orang cerita, ada pasti ada faedah. Kalau kita tak tahu sebab kita jahil. Faedah dia apa? Nak bagi tahu Allah Taala tak tengok warna kulit. Dia lebih ablag, dia lebih sampai. Makna lebih sampai ni maknanya sampailah maksud Allah tu. Allah nak kita, Allah nak bagi tahu dekat kita orang yang Allah pilih memberikan hikmah kebijaksanaan ni, Luqmanul Hakim. Dia bukanlah yang kamu rasakan, kamu bayangkan berkulit putih ke apa ke tak. Sebab Allah Taala yu'til hikmata man yasha. Hamba-hamba dia berhak untuk bagi pada kebijaksanaan siapa saja. Dan untuk merealisasikan firman Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tidak ada kelebihan antara kulit, orang yang kulit hitam, kulit merah. Tak ada apa pun melainkan takwa. Baik. Jadi itu berkenaan dengan Luqmanul Hakim. So yang masyhur di kalangan ulama salaf, memang dia ni berasal daripada Habasyi, kita kata dia Habasyian, daripada Nubah ataupun Nubah, aswad, berkulit hitam. Dan adalah lagi sifat fizikal yang dinukilkan, aftas, maksudnya dia bukan, maksudnya dia memang kelebihan yang Allah Taala bagi dia hikmah. Dia ada hikmah, dia kebijaksanaan. Bukan pada batang tubuh dia, bukan pada wajah dia, bukan pada fizikal dia, bukan. Hikmah. Sebab Allah Taala bagi tahu Allah Taala berhak untuk bagi hikmah pada siapa yang dia kehendaki. So dalam Quran ni kita kata, maksudnya dekat sini ini juga nak bagi tahu dekat kita, maknanya sesuatu yang bukanlah ditentukan kebaikan seseorang tu dengan fizikal dia. Sebab tu dalam hadis Sahih Muslim Nabi kata, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tak melihat kepada rupa paras kamu, kepada fizikal kamu, kepada harta benda kamu. Tetapi Allah melihat pada qulubukum, hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Allah tengok pada tempat tadahan hati, tadahan ilmu, hikmah, kebijaksanaan dan amalan. Allah Taala tak tengok pada rupa parah kita, fizikal kita. Tak. Sebab tu mahallun nazar ar-rabb fi ibadihi wal qalb. Tempat tumpuan Allah melihat hamba-Nya pada hati. Sebab tu kita kena islah hati, islahul qulub, tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub, menyucikan hati kita, memurnikan hati kita, berusaha untuk menyucikan hati kita. Bukannya asyik pakai bedak, pakai make up, pakai macam-macam aksesori, selempang lah, serban ni mahal gini, tapi hati busuk, hati kotor. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Sebab itu nak isyarat kepada kita, nak bagi tahu bukanlah tempat sesuatu yang perlu kita fokus ataupun kita perlu berikan perhatian itu pada penampilan. Bukan. Perhatian yang khusus, perhatian lebih yang serius adalah pada penyucian hati. Kan ini tempat Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tak tengok pada fizikal kita. Allah Ta'ala tak tengok pada harta benda kita. Tapi hari ini orang tengok pada fizikal, orang tengok pada penampilan, orang tengok harta benda. Orang tak tengok hati kan, orang tak tengok amalan. Orang tak tengok hati dan amalan. Wallahul musta'an. Baik. Yang rasa kita tangguh dululah, maknanya siri yang pertama ni kita tangguh di sini. Maknanya waktu yang berikutnya sambungan mungkin kita akan serahkan pada admin lah. Kita akan tengok, dia akan dimaklumkan oleh pihak admin Akademi Sunnah. Baik, jadi kalau ada soalan yang berkait dengan apa yang kita bincangkan tadi. Tak ada soalan lah. Baik, jadi insya-Allah jadi kita berhenti dekat sini. Masih lagi muqaddimah, maknanya muqaddimah yang diutarakan oleh Syekh
Abdul Razak. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan sambung perbahasan kita daripada kitab 50 pengajaran kisah Luqmanul Hakim ini. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu yang akan dimaklumkan. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita pelajari dan kita dengar ini adalah sebaik-baik perkara, dan jadikan perkara ini akan menjadi hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan menjadi pendakwah kepada kita di akhirat kelak. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.